Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi susulan. Tadi Ustaz Fadli ada bagi sebenarnya list of soalan yang antum ada tanya, Ana rasa, yang tak sempat dijawab dalam sesi soalan dan jawab Q&A tadi. So Ana rekodkan sesi ni. Hopefully jika ada yang tanya salah satu daripada soalan ni, antum boleh tengok jawapannya di sinilah. InsyaAllah Ana cuba jawab secara spontan. Ni just habis sesinya tadi. Anda terus sambung dengan sesi ni sebelum anda start sibuk dengan tugasan-tugasan yang lain. So anda bacakan soalan ni dan kemudian anda respon spontan lah apa yang anda mampu nak jawab dengan soalan-soalan ni. First, soalannya, kalau seseorang dia suruh orang buat kebaikan dan cegah kemungkaran, tapi diri dia sendiri tak buat kebaikan dan dia sendiri tak cegah kemungkaran pada diri dia sendiri, so apa nak buat? Apa nak buat ni, apa nak buat kepada dia. Ni kalau kita tengok ada sahabat kita, kalau anda faham soalannya, kalau kita tengok sahabat kita tu, dia macam suruh orang buat kebaikan, dia mencegah orang buat kemungkaran, tapi dia sendiri masih dia sendiri tak cegah kemungkaran pada diri dia sendiri. So kita kena realizekan dia begitu kot. First and foremost, anda rasa baik sangka tu datang dulu. Dalam konteks mungkin dia tak perasan yang diri dia sendiri masih berbuat something yang dia sendiri pesan kepada orang lain untuk jangan buat. Mungkin dia tak perasan. Itu first. So kalau dia dah perasan masih berdegil, itu isu kedua lah. Kita kena bagi kejelasan kepada dia bahawa tak sepatutnya begitu, kan? Tak sepatutnya begitu, dan kita ni ada tanggungjawab. First and foremost, aku tahu ayat-ayat Quran dan sebagainya tu macam memberi indikasi bahawa kita perlu menjadi contoh, kita perlu menjadi kedua, kita patut menjadi cermin kepada apa yang kita sampaikan. So kalau kita kata kita perlu menjaga masa, kita sendiri first and foremost kena menjaga masa lah, menjadi cerminan kepada apa yang kita sampaikan. Kalau kita kata kita kena commit dengan proses tarbiyah kepada orang lain, kita yang first and foremost kena mencerminkan benda tu. Kalau kita kata kita kena bertanggungjawab, menjalankan tanggungjawab kepada umat, kita juga yang kena buat benda tu first and foremost. So itu yang pertama. So maknanya kita kena pergi face by face lah. Adakah dia tak perasan? So kita kena sembang dengan yang baik supaya dia perasan benda tu. Aku perasan kau memang tekankan macam ni untuk orang lain, jangan buat ni kan. Tapi aku rasa macam, betul ke aku rasa macam ni kan? Aku perasan kau macam ni. Kau aku silap faham ke? Kau sebenarnya ada explanation. Oh, kau tak perasan sebenarnya kau buat macam ni kan? So bincang dengan baik, dengan sangka baik kan? Sebab ada orang yang memang dia tak perasan. Dia tak perasan benda yang apa yang dia cakap tu sebenarnya diri dia pun rupanya belum implement. Kalau ada explanation dia, sebenarnya dia dah cuba dan sebagainya, ada cabaran, kita bantu dia dan sebagainya. So kita bermula di situ. Kita jangan first assumption dia memang sengaja. Dia tu memang cakap je kan. Dia tak ada niat pun nak buat. Kita jangan bermula di situ. Kan, sebab kita pun mungkin ada tanggungjawab kita untuk kita menyebarkan kebaikan dan kita memesan dengan something yang kita sendiri pun masih struggle untuk berdikit-dikit membagi. Mungkin ada, mungkin in the journey, mungkin dalam perjalanan dan sebagainya. So that's part of the process. Kan, orang ni tak berubah sekelip masa begitu. Sekelip mata begitu tapi kalau tak perasan ada juga kita kan, kalau kita appreciate diri kita, kita tak perasan dan orang bila bagi tahu kita mungkin appreciate, oh ya, aku pun tak perasan kan, oh aku kena berubah benda tu kan. So kita bermula di situ. Tapi kalau rupanya memang dah perasan, dah clear dan sebagainya, tapi dia masih struggle, kita bantu struggle dia. Kalau na'udzubillah, kalau dia degil, kita kena melembutkan hati dia supaya dia tidak berdegil dan sebagainya. Okey, harapnya itu menjawablah soalan yang pertama. Kalau anda faham soalan itu betul. Kalau ada soalan yang tak terjawab dan perlu elaboration lebih, tulis je di ruangan komen dan anda akan cuba address insya-Allah. Yang kedua, apakah cara untuk mengekalkan momentum seorang da'i dalam meneruskan perjuangan dakwah ilallah meskipun terdapat cabaran yang menimpanya? Soalan ni of course valid, dan satunya ialah memang almost confirm lah, siapa-siapa yang melalui jalan dakwah ni akan ada cabaran yang menimpa. Tengoklah semua kisah para rasul kan? Memang tak lari daripada, itulah sunnatullah, jalan ini dia akan ada cabarannya kan. Satu kenyataan yang famous zaman anak mula-mula dulu ialah jalan dakwah ni tidak dihamparkan dengan permadani merah. Kalau siapa mendengar jalan dakwah ni jalan perjuangan ni, jalan dakwah ni tidak dihamparkan dengan permadani merah. Pada anak statement tu mafhum dia betul,
dan ada niat yang baik nak disampaikan kat situ. Cumanya kita ni tak tahulah kita appreciate apa pemadani merah tu kan. So mungkin dia tak sampai kat situ. So Ana rasa dalam generasi kita sekarang, kalau sebut benda tu pun macam tak mengesani apa-apa sangat pada pandangan Ana. Sebab tu Ana suka ubah phrase tu kepada benda yang kita rasa lebih kena kat kita hari ni kan. Ana suka kata ketahuilah kan, jalan dakwah ni tak dipenuhi dengan weekend yang free. Baru orang terasa sikit, wah alamak kan. Sebab itu hakikatnya, itu cabaran paling ringan cabaran paling ringan kita sekarang dan it goes from there to a more challenging level. So first and foremost, kalau kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mindset tu first and foremost mindset bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal lagi dia dah terbayang ataupun dia dah digambarkan bahawa cabaran tu akan datang kan, be it daripada wahyu. Contohnya Iqra tu 5 ayat yang pertama tu apa nak kata, akidah yang ditanam. Kemudian ada dua wahyu yang lepas tu kan, ya ayyuhal mudassir dengan ya ayyuhal muzammil. Dan dalam ya ayyuhal mudassir tu pun dah menunjukkan apa tanggungjawab berdakwahnya. Ya ayyuhal muzammil tu pula bekalan qiyam di malam tu. Dia kerana apa? Kerana ada burden yang bakal datang tu kan. So gambaran bahawa ianya mencabar itu daripada awal. Itu daripada wahyu. Dan daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan ianya akan mencabar. Daripada awal juga masa Nabi SAW dibawa kepada Waraqah bin Naufal, itu pun dah tergambar kan. Maknanya Waraqah kata, tahu dah kau ni, lepas ni kamu akan dibenci oleh kaum dan sebagainya. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW ketika tu, logiknya dia tak akan terbayang benda tu, betul tak? Sebab dia antara orang yang disayangi oleh kaumnya, Al-Amin dan sebagainya. Semua orang sayang dia, semua orang suka dia. Tiba-tiba ada pakcik Waraqah ni kata, oh nanti kau akan dibenci oleh kaum. Susah untuk dia terima. Tetapi itu mindset awal. Sebab macam mana pakcik Waraqah tu tahu itu akan jadi reality? Sebab dia belum jadi reality lagi. Sebab dia tahu semua Nabi dulu pun macam tu. Once dia buka mulut bawa wahyu Allah, menegur kesalahan-kesalahan umat, mengajak untuk baiki, ada orang akan benci, ada orang akan tak suka. So itu first First maksudnya kita pun kena dari awal dah ada mindset macam tu. Kalau kita nak jalan yang senang, tak ada cabaran dan sebagainya, dakwah ni bukan jalannya lah. Tapi kita kena clear kenapa kita kena dakwah. Kalau kita tak buat, Allah akan tanya kan. Kita kena buat, tapi kita kena buat dan kita faham bahawa ia akan mencabar. Cabaran tu akan datang. So datanglah ayat-ayat macam ya ayyuhal muzammil. Apakah bekalan kita yang first and foremost? Allah kata dengan hubungan kamu dalam qiyam dan sebagainya di malam hari itu, itulah bekalannya kan. Itu satu. Kedua, nak kata apa satu doa yang kita sering baca kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita detect kat mana ayat tu, kita akan jumpa dalam surah Taha kan, di mana Nabi Musa diminta untuk berdakwah kepada Firaun. Dan kita tahu Firaun ni bukan calang-calang bukan calang-calang. Nabi Musa pun tahu, sebab Nabi Musa kan membesar dengan Firaun kan. Dia apa, dalam istana Firaun tu masa dia bayi tu kan, dia membesar. Dan maknanya masa kan cerita macam mana Nabi Musa sampai ke istana Firaun tu kan, sebab Firaun bagi bunuh semua bayi-bayi lelaki kan. So ini bukan penjenayah calang-calang. So bila Allah kata izhab ila Firaun innahu tagha, dia tu melampau, pergi dakwah kepada dia. Dia tahu akan mencabar. So apa yang dia minta? Dia minta kepada Allah kan, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku kan. Sebab kelapangan dada yang Allah bagi tu yang menyebabkan kita boleh survive. Kalau tak akan rasa sempit, orang tohmah, orang pun macam ya Allah kan, kita rasa tak boleh ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan simpulan kan, yafqahu qawli, supaya dia faham. Dan kemudiannya apa lepas tu? Nabi Musa minta Harun sebagai penolong. So itu maksudnya satu, minta dengan Allah kekuatan jiwa, kekuatan menyampai dan sebagainya, kekuatan untuk boleh menerima benda-benda yang menekan dada ni kan. Kemudiannya kena ada teman seperjuangan. Itu akan amat membantu mengekalkan momentum soalan tadi kan. So Nabi Musa minta Harun. Kita kena cari rakan perjuangan lah, ataupun minta dengan Allah, ya Allah kurniakanlah kawan-kawan aku yang sama-sama berjuang dengan aku dan usahakan benda tu.
kan. Yang kita bawa usrah tu pun biasanya itulah natural progression kalau kita berjaya buat. Anak usrah kita lah jadi rakan seperjuangan kita yang menguatkan kita kan, and kita build up begitu. Makin ramai teman seperjuangan, insya-Allah makin membantu. Okey, itu antara benda-benda itulah, maknanya mindset dari awal kita dah accept, kita dah expect akan mencabar. Kedua, sepatutnya akidah. Bila kita cakap awal tadi, akidah maksudnya kalau kita cukup yakin ini tanggungjawab kita, balasannya amat berbaloi, amat berbaloi. Kalau tinggalkan, Allah akan persoalkan. Nauzubillah, kita tak nak dia soal, kenapa kau tak buat kerja, kita tak nak even disoal. So akidah itu amat membantu untuk kita, whatever it takes, jalan. Kemudian benda-benda tadilah kan, minta Allah lapangkan hati kita, lapangkan dada kita, permudahkan urusan, dan carilah rakan seperjuangan. Itu antara benda-benda elemen yang key, yang penting. So perincian dia of course panjang lah kalau kita kata macam mana, apa ayat-ayat yang menyebabkan kita rasa macam. So ana biasanya suggest An-Nas sampai Ad-Duha tu faham betul-betul. Sebab bila kalau kita cover daripada An-Nas sampai Ad-Duha, by the time Ad-Duha di climax tu macam pada An-Nas macam kita dah confirm, by hook by crook, inilah jalanku, aku akan berdakwah sampai habis jangka hayat aku kan. Sepatutnya kita akan dapat benda tu kalau kita faham semua surah tu. Tu akidah yang penting, akidah yang penting. Kemudiannya ayat-ayat syurga dalam Quran, itu motivasi yang bukan calang-calang. Tak apa penat, tak apa struggle, syurga tu berbaloi. Dan kemudian rakan-rakan seperjuangan yang kita memang manusia memerlukan sokongan. So create lah rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama faham, sama-sama akan continue struggle, insya-Allah. Okey, harapnya menjawab sedikit sebanyak. Nombor 3, apa yang saya perlukan untuk menjadi nakib? Apakah yang saya perlukan untuk menjadi nakib? Pertama, yang anda perlukan adalah kesedaran dan keyakinan bahawa anda perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Itu yang pertama. Yang Najaz bagi point form lah, tanpa kupasan yang panjang. Kedua, anda kena faham apakah yang anda nak capai untuk anak usrah tu. Bila kita cakap nakib usrah, so apakah perubahan yang aku perlu kesani dia, maknanya aku nak bawa dia daripada mana ke mana. Anda perlu kejelasan itu. Ketiga, perlu ada kejelasan bahawa apakah possible cara untuk boleh membawa benda tu. Contohnya wasilah apa boleh guna, dalam usrah, luar usrah, buat daurah, buat perbincangan, buat LDK, apa-apa, baca buku dan sebagainya, apa caranya. Kedua, clear cara nak detect, okey dia ni dah terima ke tak terima, dia dah berubah ke tak berubah, cara nak detect, cara nak tengok keberhasilan itu kan. Dan ketiga ialah mungkin kita aware lah, apakah bahan-bahan, apakah perbincangan topik yang sesuai untuk mencapai setiap perubahan tu. So kalau kita ada semua benda tu, first and foremost kesedaran dan kemahuan untuk buat. Kedua, nampak gambaran nak bawa dia ke mana. Ketiga, boleh detect dia dah kat mana sekarang, dekat sini ke, kat sini ke, dah dekat ke, jauh lagi ke. Keempat, kalau apa-apa yang diperlukan tu kita adalah modal-modal, bahan ni kot, tafsir ni kot, hadis ni kot, untuk boleh shift. So itu yang diperlukan insya-Allah untuk menjadi nakib. So dan setiap satu benda tu memang kita kena study in more detail lah. Sebenarnya nak ke mana? Bahan apa yang boleh guna? Cara macam mana kan? Wallahu alam. Itu secara ringkas, sebab soalan dia ringkas je. Yang keempat, macam mana nak yakinkan diri untuk percaya dengan apa yang nak disampaikan? Macam mana nak yakinkan diri dengan untuk percaya apa yang nak disampaikan? Dan cara nak sampaikan dengan baik dekat orang lain. Okey, macam mana nak yakinkan diri? Okey, nak yakinkan diri ni wallahu alam, macam bunyinya macam seolah macam benda ni tak meyakinkan lah. Tapi macam mana nak yakinkan diri juga? First and foremost, anda tak rasa itu cara yang baik lah. Anda rasa macam kita bawa apa yang diyakini. Kita bawa apa yang diyakini. Itu yang paling sustainable. Kalau kita yakin Islam dah benar, kita bawa Islam tu. Kalau kita yakin Muslim ni ada peranannya, ada tanggungjawabnya, kita bawa lah bahawa orang kena sedar tanggungjawab dia dan sebagainya. So first ialah kau yakin tak? Kau yakin tak position anda sekarang? Anda yakin tak posisi anda sekarang? Anda yakin ke Islam tu yang sebenarnya? Anda yakin ke Allah menuntut something dengan kita? Anda yakin ke semua benda ni tanggungjawab kita, termasuk berdakwah, termasuk mencegah kemungkaran, termasuk membina manusia? Yakin ke? Dan perbincangan tu kena dia lakukan dulu. Kalau tak clear, tak tahu mana datang, tak tahu sumber, tak tahu dalil, tak tahu hujah,
tak tahu evidence, bukti, bincang, tanya nakib. Masing-masing ada nakib kan. Tanya nakib, bincang, supaya kita semua clear. From where kita dapat ni? Sepatutnya clear lah kalau kita dah tahu Al-Quran dan Sunnah dan kita tahu sirah. Kalau kita tengok sirah tu amat obvious sebenarnya, banyak macam-macam benda kan. Nabi takkan buat satu benda tu tak tanpa ujung pangkal kan. The fact that Nabi sentiasa buat something yang kalau kita bincang ni apa nak kata yalah, satu Islam yang dibawa dan tanggungjawab para sahabat yang nak dibawa tu kan. So banyak persoalan sebenarnya kalau kita tanya, kita bincang. Of course, kalau nak, siapa yang bertanya soalan ni, kalau nak penjelasan terhadap satu-satu persoalan yang khusus, betul ke usrah ni caranya? Betul ke kena bawa usrah? Betul ke anything. Sebab satu tu boleh dikupas dengan panjang dengan semua hujah-hujahnya. Sebab tadi kita punya sesi tu amat ringkas dan padat, so dia pergi secara kasar-kasar je. So tapi kalau kita juzukkan, okey, pasal usrah ni specifically mana datang ni, kita boleh bincang panjang lebar sehingga antum boleh tengok dan evaluate sendiri apakah buktinya, apakah hujah-hujahnya. Wallahualam. Itu cara yang first untuk capai okey, inilah conclusionnya. Once kita convince itu conclusion dia, insya-Allah kita boleh bawa kan, insya-Allah kita boleh bawa. Kedua part ni lah macam mana cara nak menyampaikan dengan baik. First kita kena ada intention nak menyampaikan dengan baik. Second, kena melalui proses supaya penyampaian itu menjadi baik. Kalau kita cakap pasal public speaking contohnya, tanpa kita experience again and again public speaking, dia tak boleh tiba-tiba jadi baik. Dia tak tiba-tiba jadi baik. Dia melalui proses. So untuk menjadi nakib yang baik, kalau tak pernah jadi nakib, dia susah nak tiba-tiba jadi nakib yang baik. And of course ada preparation behind, tetapi dia melalui proses. And so Ana sebagai seorang yang amat introvert, Ana tak kerti cakap dengan orang dan sebagainya, tapi bila dia push untuk keep and again berkongsi dan sebagainya, itu pertama. Kedua, dari dalam passion tu, maksudnya satu pesanan yang dapat yang agak menarik ialah yang pesan ni bukan orang Islam, tapi dia nak apply dalam konteks Islam. Kalau kita masih concern pasal kalau dia rasa apa contohnya macam mana kalau aku cakap nanti kan dia kata aku ni pelat ke, macam mana, macam tu contohnya. Maknanya kalau kita masih obsessed dengan appearance, macam apa judgement orang pada kita dan sebagainya, biasanya maksudnya kita masih kurang obses dengan apa yang kita nak sampaikan. Kalau faham Contohnya macam kalau kita kata aku nak, macam mana contoh? Okey, contoh ada orang tu ada bahaya kat depan. So kita nak bagi tahu orang tu kan, oh ada bahaya kat depan. Kita rasa penting untuk dia tahu benda tu. Kita tak concern sangat macam aku nak cakap ada bahaya kat dia, takut nanti cara sampaian aku dia faham ke tak kot macam mana. Maksudnya kita tak fikir banyak pasal tu sebab kita fokus penting untuk dia tahu ada bahaya kat depan. So ada bahaya kat depan, macam mana cara supaya dia faham. So kita tak concern dan tak terlebih fikir pasal kot nanti dia cakap aku ni busybody ke tak. Kita tak, sebab kita fokus sangat penting dia tahu kan. Sama macam kalau kita rasa ada benda yang amat baik dan rugi lah kalau family kita tahu. Mak ayah tak tahu ke ni ada mega sale kan, rugi kau tak beli sekarang. Kita fikir tak macam, tapi takut cara aku sampaikan tu tak cukup baik, aku nak tunggu dulu. Kalau kita terfokus sangat kepada apa yang kita rasa penting untuk orang tahu, kita akan terlupa sikit, macam kita jadi less self conscious pasal nanti orang kata aku ni cakap kita kurang fikir macam, kita fikir macam yang penting dia tahu benda ni, penting, rugi kalau dia tak tahu kan. Itu first. Of course penting untuk kita sentiasa improve. Yang ni kalau kita tengok pasal kaedah yang keempat tadi, al-balagh tu, pasal ni panjang kita ambil contoh-contoh Nabi Ibrahim banyak bagaimana cara nak menyampaikan dengan baik. So first, kalau kita ada intention to improve. Second, dapatkan feedback. Dan kalau kita buat usrah, sepatutnya lagi senang lah. Apa pandangan, apa yang saya boleh baiki dan sebagainya. So bila dibagi, kita take positively dan improve. Third, kalau yang Ana selalu buat dulu, kalau Ana bagi daurah contohnya, biasanya Ana drive 2-3 jam nak pergi tempat tu, hala balik biasanya Ana dengar balik. Dan kadang-kadang Ana sendiri akan muhasabah diri Ana, lah kenapa cakap macam tu, sepatutnya bagi contoh macam ni dan sebagainya. Proses tu menyebabkan next time kita improve. Cari mentor bagus, cari mentor yang boleh nasihat kita.
Dulu ana pengalaman ana bawa usrah awal-awal dulu. Nakib ana dia pernah observe ana bagi, dan lepas tu dia terus muhasabah. Hantar cerita tafsir macam tu lepas tu dia muhasabah dan kita improve So carilah orang yang berpengalaman, suruh dia tengok kita bawa. Tu cara yang bagus. Suruh dia tengok kita bawa dan suruh dia komen lepas tu. Cara paling cepat untuk kita improve ialah suruh dia tengok macam mana kita exactly bawa. Masa kita tengah bawa tu dia tengok, dan dia boleh bagi pointers, dia boleh bagi suggestion macam nak improve, macam nak baiki, dan kita akan improve insya-Allah. Walaupun anda tahu ramai orang dia tak nak orang tengok segarlah nanti dia tengok kekurangan anak. Kata nak baiki, biarlah orang tengok supaya dia boleh baiki kan. Kalau dia tak tengok, macam mana dia nak baiki? So gitu tu cadangan. Okey, yang seterusnya nombor 5. Cara-cara untuk menarik perhatian anak usrah ataupun orang lain kepada Islam dengan cara yang berhikmah. Okey, kalau tanya cara-cara terlalu banyak cara sebenarnya. Cara nak menarik perhatian. Kalau di zaman Nabi SAW, salah satu cara bila Allah SWT suruh dakwah secara terbuka adalah dia naik Bukit Safa kan. Dia naik Bukit Safa, dan dia ajak semua manusia semua berkumpul, dan dia tanya dua soalan. Kau terima tak kalau aku cakap ada tentera kat belakang ni nak menghapuskan kamu? Kita tahu kisah tu Nah, ada beberapa ibrah dekat situ. Satu ialah Nabi menggunakan media massa yang memang dah wujud. Maknanya the fact that Nabi naik Bukit Safa dan bercakap di atas tu, dia bukan Nabi first time orang yang buat macam tu. Itu normal. Orang kalau ada benda besar dia nak ceritakan, dia akan naik bukit tu. Tapi caranya berbeza. Caranya dia akan buka baju dan orang tahu ni ada berita besar ni, ada berita penting. Itu media massa ketika tu media massa. Maksudnya media yang semua orang boleh nampak di bawah, dan bila ada orang naik macam tu, kita tahu ada benda besar nak diberitahu ada berita tergempar. So Nabi guna media massa. So kita boleh guna media massa, tapi caranya jangan guna cara jahiliah tu. Nabi guna dengan cara yang terhormat tak ada pergi buka baju dan sebagainya. Itu satu lagi, Nabi juga pernah ajak makan-makan kan, kaum keluarga dan sebagainya, yang mana kita kata Ali masuk Islam di situ kan. Itu pun cara ajak makan. So maknanya cara tu pelbagai kan. So kita boleh guna apa yang ada. Kalau sekarang ni social media, media massa, personal contact dan sebagainya, buat program. Apa saja cara, silakan guna. Asalkan syar'i. Cuma kita tailor lah macam mana supaya dia mengesani orang. Nabi bagi contoh tadi pasal macam mana kalau kecakap kalau ada benda tu kan. Nabi bawa satu persoalan yang quite interesting, yang relate maknanya kita percaya. Kalau kau cakap pasal ada bahaya yang nak datang kat kita orang, kita percaya. Kau kan kita percaya. So Nabi, lepas tu baru Nabi cakap bahaya yang iri yang nak bawa ialah kalau kamu ni terus kufur, kamu terus syirik. So dia relate kan. So itu satu tu. Cara-cara soalan mana tadi? Bagaimana cara untuk menarik perhatian. Sebab soalan cakap pasal menarik perhatian. So itu contoh-contoh lah media massa, social media untuk attract attention. Boleh guna. Dan macam-macam lagi cara lain, wallahu alam. Ada pernah ana bagi satu solusi masa dulu adik ana dekat Australia tak silap. Dia kebetulan dengan housemate dia yang agak ada isunya macam contohnya tak suka bangun subuh dan sebagainya, tak jaga aurat dan sebagainya. So dia tanya macam mana nak tu. So ana kata macam mana nak tegur direct. Ana kata kalau macam tu susah nak tegur direct. Satu cara yang ana suggest dan dia buat ialah kita buat cari buku-buku yang bagus Masa tu ana suggest dia buku yang 10 common question about Islam, something macam tu yang simple. Buat seronok baca sebab dia housemate buat seronok baca kat meja, dan biasa buat tertinggal atas meja. Dan biar dia masa kita tak ada tu, biar dia yang belik yang seronok sangat sampai dia terkesan. Tu pun teknik juga Maksudnya kalau kita tak boleh direct, kita buat teknik yang macam indirect. Hopefully dia tertarik apa benda yang seronok sangat, dia baca buku tu kan. Biar dia tertinggal atas meja dekat dengan belah dia kan. So kok dia belik ke apa, menarik dan sebagainya. So itu pun teknik. So kita boleh explore. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya nombor 6. Bagaimana ingin hilangkan rasa perasaan malu apabila menyampaikan dakwah? Dekat sini ada beberapa benda. Satu, kuatkan sungguh-sungguh niat, aku kena buat benda ni. Ini tanggungjawab aku. Tu first. Second, make sure kita rasa amat besar message yang kita nak sampaikan tu penting untuk orang tu dengar, sehingga dia menguasai perasaan kita macam
awak kena tahu ni, awak kena tahu ni, sehingga kita terlupa kita malu. Macam tu lah. Tu yang kedua. Sebab kalau macam hilangkan malu dia macam biasa susah sikit. Tapi kalau kita kata macam awak perlu tahu ni kan, dia macam kalau perasaan tu menguasai, dia boleh membantu. Ketiga, memang by practice lah, kita boleh mulakan dengan skop yang kecil. Okey, saya tak biasa menyampai contohnya kan. Boleh tak nakib bagi peluang dalam setiap kali usrah saya nak menyampaikan sikit supaya saya praktis. Tu dah boleh biasa tu. Boleh tak ada peluang tak kalau kita ada daurah yang ramai-ramai sikit, usrah gabungan ke apa, aku sampaikan, maknanya lebih ramai sikit, biasakan sampai hilang malu tu kan. Okey, lepas tu lagi besar. So itu proses yang kita boleh latih, kita boleh minta dengan sistem tarbiyah kita untuk peluang-peluang, walaupun tak panjang, bagilah 5 minit ke 10 minit ke, untuk kita melatih diri kita untuk keluar daripada perasaan malu tu. Perasaan malu yang malu ni maknanya malu yang negatif lah ni kan, malu yang segan sehingga nak berdakwah pun segan. Wallahualam. Nombor 7, bagaimana ingin memberi anak-anak usrah menyukai dan berasa semangat untuk join usrah? First, anda sendiri semangat dan suka tak join usrah? Sebab kalau anda semangat dan suka, soalannya ialah just macam mana nak kongsi perasaan tu kan. Kalau awak suka something, wah bestnya lah aiskrim ni lah, ayam golek ni dan sebagainya, susah tak nak kongsikan kan. Bestnya kita bawa kepada benda yang kita memang seronok, passionate, dan dia pun nampak kita ni semangat semacam dia ni kan. So itu cara yang paling bagus lah sebenarnya. Sebab kalau kita sendiri pun macam tak berapa semangat dan tak berapa suka, kita nak suruh pula orang semangat, dia macam itu, macam dia susah dan dia memang tak manusiawi. So first, kenapa kita kena cari kenapa kita semangat dan kenapa kita suka, dan kalau kita ada jawapannya, kita boleh kongsikan benda tu, betul tak? Kan Ana sini ada jawapan dan sebagainya, Ana cerita kan. Tapi Ana tak cerita in detail lah apa exactly yang Ana dengar yang menyebabkan Ana macam mindset Ana terhadap usrah tu shift, totally shift dan jadi semangat lepas tu kan. Tu kena jemput untuk sesi khas lah, panjang pula cerita kan. Sebab ada bahan-bahan tertentu contohnya yang menyebabkan kita rasa macam bila faham benda ni, inilah kan aku jadi semangat sejak tu. So kalau kita ada pengalaman tu, mungkin kita boleh bawa kongsi dengan dia juga kan. Kalau kena, dia pun boleh bersemangat Wallahualam. So dia start dengan kita. Sebab bila kita cakap pasal suka dan semangat ni, dia perasaan kongsi perasaan ni, dia kena kita rasa, kita kongsi rasa, betul tak? So kalau kita belum rasa, bagi semangat tu membuat-buat. Ada Tok Syekh Arab tu, masa dia bagi penyampaian, dia pernah bagi analogi ni. Dia kata kalau kita letak dulang, lepas tu kita letak cawan atas dia, kalau kita tuang air kan, dia hanya akan melimpah ke dulang tu bila dia dah sampai ke full cawan tu dan dia melimpah-limpah. So air tu tak melimpah ke dulang selagi dia tak penuh dalam cawan, betul tak? Kita tuang dalam cawan tu sampai dia dah penuh, baru dia melimpah ke dulang. So perasaan kita ni, kalau kita nak kongsi dengan orang, dia tak akan sampai dengan dia orang tu until kita ni melimpah dulu. Tu analisis yang quite interesting, yang saya ingat lagi 10 tahun dulu So kita kena rasa membuat macam bestnya usrah ni kan, sehingga baru dia boleh melimpah kepada dia orang. Kalau kita pun, aku penat juga usrah ni kan, tapi korang kena semangat tak sampai. So gitulah. First, cari kita punya semangat dan kesukaan kita tu sehingga dia boleh melimpah kepada orang. Banyak je benda real Kalau kita contoh real kan begitu. Bestnya cerita Korea ni, bestnya kan. Ruginya kau tak tengok. Ya Allah, ruginya Allah cerita Korea ni kan. Contoh ataupun tak tahu lah, game ataupun makanan. Muffin dia tu Masya Allah kan. So baru melimpah orang pun, macam best je. So dia tak boleh macam, kau kena suka lah muffin tu. Kau suka tak? Aku tak suka sangat, tapi kau kena suka. Tak sampai kan. So biar kita yang membuat hingga melimpah kepada mereka, insyaAllah. Cara yang betul dan sopan untuk berdakwah. Macam mana ni? Susah nak jawab soalan ni sebab dia very vague dan umum Cara yang betul dan sopan, anything yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu betul dan itu sopan, insyaAllah. Cara yang melanggar sunnah Nabi mungkin boleh jadi tak betul, mungkin boleh jadi tak sopan. Okey, satu contoh kalau kita nak cakap yang mungkin kita perlu perhatikan Setengah orang dia menggunakan
Contohlah dia kata dia nak berdakwah tapi dia guna cara sarcastic. Harapnya tahulah sarcastic kan. Perli. Kenapa tu? Kenapa kau perli-perli dia kan? Sarcastic kan? Bagi dia terasa. Now, boleh tak kita berdakwah dengan sarcastic? Satu soalan setengah orang dia bagi jawapan yang quite interesting. Anda pernah dengar dia kata, kan dalam Quran kita boleh jumpa ayat Allah perli, Allah sarcastic kan. Tapi itu bukan jawapan, betul tak? Itu bukan jawapan yang valid sebab Nabi pernah buat tak? Nabi pernah buat sebab contoh teladan kita Nabi SAW. Allah dia Tuhan. Allah nak buat kepada hamba dia ikut cara dia, itu hak dia. Allah nak perli hamba, Allah nak perli ciptaan dia kan, itu hak Allah. Tapi yang kita mana boleh kata Allah boleh buat, aku boleh buat, na'udzubillah. Mana kita jawabnya tuan? Allah perli je dalam Quran, so aku nak perli juga. Mana boleh? Allah tu Tuhan, dia ada hak dia kan. Kalau Nabi Muhammad buat, baru kita kata itu contoh. Tapi Nabi Muhammad ada buat tak perli-perli ni, sarcastic ni? Tak ada kan. Allah sarcastic dengan orang kafir ciptaan dia boleh buat lah. So kat situ kadang-kadang interesting juga bila kita baca Quran, Allah tempelak orang, Allah perli dan sebagainya. Itu Allah boleh buat sebab Allah Tuhan kepada hamba yang dia cakap tu kan. Tapi Nabi Muhammad tak guna approach tu kan. So itulah. So kalau kita cover banyak sirah dan sebagainya, insyaAllah macam-macam contoh yang kita boleh bincang lah sebenarnya kat sini. Nak bagi on the spot ni macam tak terfikir pula. Tapi itu satu contoh lah. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang niat dia baik, tapi caranya tu sebenarnya dia kena realise itu bukan caranya lah. Itu bukan caranya, tak ikut sunnah. Okey, seterusnya, bagaimana kita ingin mendakwah kepada individu tanpa menyakitkan perasaan dan kelihatan menyindir mereka? Okey, quite interesting. Menyindir. So memang jangan menyindir. Jangan menyindir. Sebab kadang-kadang kita ni ada bahasa-bahasa yang kita secara tak perasan memang menyindir orang. Tanpa niat menyindir. Anda memang ada pengalaman dalam kehidupan seharian pun ada orang yang dia tak perasan cara dia cakap tu kita akan terasa amat menyindir. Kadang-kadang dia macam joking saja. Kadang-kadang dia macam itu cara dia biasa berkomunikasi dari kecil kot. Tapi kita akan terasa macam dia ni memang kecilkan aku yang rupanya. Satu feedback lah kot. Minta feedback. Kadang-kadang cara yang kita biasa tu dan kita ingat tak menyakitkan hati orang, rupanya amat menyakitkan. Ana dulu pun pernah di muhasabah satu ketika dulu, bila kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang badan besar, kadang-kadang kita buat joke kan. Wah, sihat nampak. So kadang-kadang rasa terasa. So baru kita macam rupanya dia terasa kan. So macam selalulah minta feedback daripada orang sekeliling kita yang kadang-kadang realise je apa yang kita cara kita cakap tu sebenarnya menyakitkan orang ataupun menyindir orang tanpa kita sedar. So tu saja sananan lah kot. Kena ada intention untuk tak nak buat benda-benda tu dan sentiasa open kepada feedback untuk kata cara kau cakap macam tu orang tak suka sebenarnya, orang rasa menyindir dan sebagainya. Dan baru kita realise sebab kalau nak bagi contoh macam secara umum ni susah. Dia biasanya orang keliling kita yang nampak kita macam kita nampak orang jadi ini cakap tak sesuai. Kita senang nampak orang dan orang senang nampak kita. Nak nampak diri sendiri tu susah. So sebab tu kalau ada sahabat yang baik yang boleh sentiasa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, sentiasa berpesan, itu amat baik. So carilah kawan yang tak segan untuk point cara awak cakap tu. Baru kita tahu. Kalau semua macam mengampu je kan, awak semua okey, susah kita nak berkembang. Wallahu alam. Macam mana nak biasakan kongsi tentang kebaikan Islam dengan kawan sekeliling kita? Macam nak biasakan, kena biasakan lah. Kena buat antara reason ana decide untuk cuba regularly upload video dan sebagainya ialah itu macam kita tak kerti bercakap. Ada dua benda lah, tak kerti bercakap topik yang tertentu ataupun tak kerti cakap dalam bahasa tertentu. Contohnya anda tak biasa bercakap tentang Islam ini dalam bahasa Inggeris. So kita mau point, biasakan, nak biasakan, kena biasakan lah. So anda buat deadline. Okay, setiap berapa hari kena keluar satu video, tak kisahlah apa-apa, cakap pasal topik yang berkaitan, paksa diri. Begitulah. So nak kata apa, macam nak kebiasaan, nak membiasakan, kena push diri untuk buat sehingga dia jadi biasa. Dia tak ada tiba-tiba terbiasa, dia kena push diri untuk jadi biasa. Wallahu alam. So biasakan kongsi. Seterusnya, ke mana saya nak bawa usrah saya? Oh, interesting. Ke mana saya nak bawa usrah dia? Yang ni ada satu perbincangan yang lebih komprehensif sepatutnya. Kita boleh cerita, boleh minta pihak sekolah ke buat sejarah usrah ke contohnya. Yang berkaitan dengan usrah ni sebenarnya nak ke mana?
usrah ni nak ke mana sebenarnya? Secara umum kalau sebab soalan ni yang bertanya ni dalam konteks sekolah tadi kan. Anak boleh cakap beberapa benda. Satu, ideally speaking, kalau kita boleh bawa adik-adik kita, kawan-kawan kita yang kita bawa usrah tu, untuk dia menjadi orang yang amat faham peranan yang dia patut mainkan dan ready kalau sempat untuk berperanan terus kat sekolah tu kepada rakan yang lain. Kalau tak sempat pun, paling kurang dia ready untuk bila dia habis sekolah pergi ke alam matrikulasi, ke pusat persediaan, ke universiti, ready untuk bawa orang lain dan amat clear peranan dan semangat dan nak buat apa lepas tu. Itu secara umum maksudnya macam mana dia ada kesedaran dan kemampuan. So dua benda tu lah. Maknanya so that bila habis sekolah nanti dia sedar dia patut buat apa, dia mampu, dia tahu apa nak buat. So macam mana sepanjang kita bawa dia tu lah, macam mana kita create kesedaran sampai dia yakin dia nak, kita train, sama-sama train untuk makin mampu, makin dah pernah buat, makin dah try dan sebagainya, supaya keluar nanti kita reti. Of course kalau lagi awal lagi bagus lah, masa kat sekolah lagi dia pun dah berperanan untuk kawan yang lain dan so on and so forth. Itu secara umum. Kalau nak cakap secara khusus, ada perbincangan yang panjang tentang aspek apa yang kita nak create dan sebagainya. Itu kena minta daurah khas pasal sejarah usrah ke dan sebagainya, sistem usrah, supaya kita boleh cerita amat terperinci pasal benda tu. Tapi secara umumnya macam kita cakap tadi lah kan, sampai dia faham tanggungjawab, nak buat tanggungjawab dan reti buat tanggungjawab kan. So nombor 12, adakah dakwah digerakkan di negara-negara barat seperti Amerika dan England? Amat banyak. Kalau kita tengok YouTube pun amat banyak orang buat dakwah di Amerika dan England dan amat ramai orang masuk Islam pun kat situ. Tak tahulah ni dakwah umum ke dakwah yang konteks usrah-usrah ni soalan ni. Tapi kalau kita cakap dakwah umum tu amat banyak. Di barat, trend orang masuk Islam ni amat ketara di barat sebenarnya. Maksudnya hari-hari orang masuk Islam, maksudnya atas dakwah yang dia buat mereka agak amat aktif. Kalau tengoklah mana pergerakan dakwah di US, di UK, di Eropah, mereka amat bersungguh buat. So kita ni patut rasa malu lah sebab dia orang punya kadar orang masuk Islam di sana amat meninggalkan kita amat meninggalkan kita. So itu. Kalau soalan ni bercakap pasal dakwah yang lebih kecil konteksnya, dalam konteks yang dia maksudkan macam usrah ke dan sebagainya, ya juga macam Ana sebut tadi, masa Ana sambung belajar di Perancis, dakwah ada di sana, tarbiyah ada di sana, usrah ada di sana. Kalau pergi di UK, pergi US, pergi Eropah, ada je insyaAllah. Kebanyakan negara ada berlaku something. Kadang-kadang adalah level-level kekuatan advance ke, ada yang baru mula dan sebagainya. Itu perbezaan yang ada. Tapi insyaAllah ada. So tak tahulah ni kalau soalan ni just nak tahu ke atau memang nak sambung belajar di Amerika dan England ke, boleh bincang kita ada sistem di sana. Soalan yang terakhir, macam mana nak bagi anak buah usrah anak bercakap dan memberi komitmen? Macam nak buat dia bercakap mungkin dia senyap je dalam usrah dan memberi komitmen. So first, dia kena faham kenapa dia perlu bercakap dan kenapa dia perlu memberi komitmen lah. Kita tak boleh tuntut something sebelum benda tu, macam kita cakap al-balagh tadi kan, sebelum benda tu clear kenapa saya perlu, kena cakap juga ke, kena bagi komitmen ke kan? Dan ana rasa satu soalan valid dalam usrah ni, kena komit ke usrah ni, kena komit ke daurah, kena komit ke? Soalan tu penting untuk dijawab dan penting untuk kita clear first kita, sebelum kita cakap pasal orang lain, anak usrah ke apa. Kenapa dan kenapa mestilah penting komit. Kenapa? Why? So kita tu kena daurah khas juga tu, nak bincang kenapa penting komitmen. Bagi orang yang just nak dengar tazkirah dan sebagainya, dia tak isu komitmen sangat sebenarnya. Tapi bila kita cakap pasal usrah ni, sebenarnya dia ada objektif yang amat besar. So kat situ yang tuntutan komitmen Sebab contohnya kalau kita ambil perbezaan kalau kita cakap pasal kuliah maghrib kat surau ke apa, dia tak ada boleh kita kata tiba-tiba macam kalau kita yang menyampaikan kuliah maghrib kat surau kan, kita tengok pakcik minggu lepas pakcik tak ada astagfirullah pakcik, apa sebab macam tu kan. Maknanya sebab dia bentuk yang siapa-siapa yang free nak dengar tazkirah malam tu, dengarlah. Kalau tak nak dengar, dia tak dapat untuk malam tu je lah kan. Tetapi sistem usrah ni amat berbeza. Apa yang nak dia capai dan macam mana dia nak capai tu berbeza. Yang menuntut komitmen. So kita kena clear.
So macam mana, kenapa? So itu nak bincang dalam video ni dia jadi terlalu panjang. So kena again kita cakap pasal kena buat macam tadi ada satu soalan pun, mintalah slot sejarah usrah. Kita boleh buat bincang yang kat situ akan clear. Oh, kat situ rupanya kena komitmen. Nah, tapi secara umumnya bila kita cakap apa-apa yang kita nak seorang tu buat, dia first kena clear kenapa. So contohnya kenapa? First and foremost, kenapa hantar anak seorang hantar bercakap? Kalau hantar pun tak ada saja nak suruh bercakap, tu bukan reason yang valid lah. Sebab anak assume ada reason. Maknanya kalau kenapa penting dia bercakap? Kalau kita sendiri ada jawapan, pentinglah untuk dia bercakap supaya apa? Dan kalau ada jawapan tu, bukankah kita boleh bincang dengan dia? Aku nak, anak-anak, saya nak awak dapat benda ni. So prosesnya perlu melalui ini kan. Kalau awak tak bercakap, macam mana saya nak bantu? Contohnya gitu. So kita bagi faham lah. Tapi kalau kita memang tak ada reason, bosan lah usrah tak ada orang cakap, oh sekadar bosan punya kan, itu bukanlah reason kuat. So kita kena ada reason. Dan kalau kita ada reason, kita boleh share supaya dia pun faham. So first ta'rif, baru dia ada dua. Satu ta'rif sebelum takwin, sebelum tanfiz. Satu lagi ta'rif sebelum taklif, tak silap. Maksudnya sebelum kita nak impose something, sebelum tanggungjawab tu dia nak cater, dia nak tanggung, dia kena clear first and foremost kenapa, why. So kalau kita pun tak ada jawab, tak tahu, aku pun tak tahu kenapa dia kena. So antum merasa perlukah nak buat antum bagi komitmen dan kenapa? Kalau antum sendiri pun tak clear benda tu, kita clearkan kita dululah. Kenapa penting anak usrah aku bagi komitmen? Kalau kita dah clear, dan kita boleh tengok macam mana nak bagi dia faham benda yang kita dah faham. Masalahnya kalau kita pun tak faham, kita just nak push ke dia, itu tak fair lah kan. Mana adil gitu. Wallahualam. So again, kalau perlukan kita boleh buat sesi khas secara usrah dan semuanya. Usrah ni in the first place, mana datangnya dan kenapa dia ada macam ni dan kenapa penting benda ni. So bila faham benda tu dan bila kita faham, terjawablah dengan sendirinya soalan-soalan ni. Wallahualam. Mohon maaf atas segala kekurangan, tadi pun tak sempat. So ni just bagi yang perlukan jawapan ni, inilah dia. Wallahualam. Semoga membantulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.